Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Berbahagia dan berusaha Pengetua SMK Bukit Rambai, barisan guru-guru pentakbiran GPKM, Kopu, guru-guru kanan, guru-guru Cimatam, guru-guru ustaz-ustazah, pimpinan pelajar, pelajar-pelajar, putra dan putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi menyampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya tak dengar jawab dengan kuat. Saya takut kamu tak jawab. Sebab hukum beri salam adalah wajib. Siapa yang kata wajib? Cikgu kata wajib. Hukum memberi salam adalah sunat. Siapa yang kata sunat? Cikgu pun tak jawab juga. Hukum memberi salam adalah sunat. Apa maksud sunat? Buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Lepas ni ubah. Jangan cakap buat dapat pahala, tak buat dosa. Apa perkara-perkara sunat, awak cuba dah tanamkan pada diri awak semua. Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat rugi. Faham? Buat dapat pahala, kalau tak buat rugi. Tadi saya bagi salam hukum sunat. Hakul muslim alal muslim khamsah. Hak Islam atau Islam 5. Satu di antaranya adalah afsus salam, iaitu memberi salam. Ini senjata bagi orang-orang Islam. Kita ucapkan dengan selamat, dan juga kalimah yang berkait rapat dengan selamat itu ialah rahmat dari Allah. Jadi sebab itulah kerahmatan ini kita minta setiap hari, setiap masa pada Allah Ta'ala. Dalam beri salam kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau orang dah meninggal, kita sebut siapa? Allah yarham. Kalau orang bersin, yarhamkallah. Semua minta rahmat Allah Ta'ala. Jadi bila saya bagi salam, jawablah buat sikit. Walaupun saya tahu ada di antaranya yang jawab, ada yang jawab dalam hati, ada yang tak jawab. Dan saya tahulah ada di antara yang jawab. Memang betul kena jawab, hukumnya adalah wajib. Ada yang jawab dalam hati, ya, sebab apa? Takut timbul fitnah. Tapi ada yang tak jawab. Yang tak jawab ni pun ada ke dalam hukum tak jawab salam? Ada tak? Ada. Kalau sekarang ni saya bagi salam, awak jawab salam, hukumnya wajib. Tapi ada yang saya beri salam, ataupun siapa beri salam, kita tak wajib jawab. Iaitu ketika solat. Bila imam bagi salam, Assalamualaikum, kamu jawab tak? Ada yang jawab makmum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sah tak solat dia? Tak sah. Itu dah yang kita tak perlu jawab. Yang jawab macam ni. Tapi ada yang kita tak minta jawab. Bila kita pergi ke tanah perkuburan, Assalamualaikum ya ahlat diyar, kita kena bagi salam sunat. Bagi salam pada orang yang dah tak ada, iaitu ahli kubur. Kamu nak ke dia jawab? Awak bagi salam Assalamualaikum ya ahlat diyar. Tiba-tiba yang dalam kubur jawab Waalaikumsalam. Lama tak datang.
Agak-agak awak datang tak pergi ke kubur tu, awak tak datang, tu yang beri salam, hukum sunat. Jawab, ada kalanya kita tak minta jawab. Kalau dijawab, memang kita tak sampai hasrat. Bukan kamu, saya pun sama. Tiba-tiba ada suara yang menjawab, orang ni tak ada. Jadi, pelajar-pelajar Allah Ta'ala, bila orang beri salam, jawab. Ada yang jawab dalam hati, ini siapa? Di kalangan perempuan-perempuan. Bila adalah jejaka-jejaka yang beri salam. Sebab apa dia bagi salam? Sebab nak kacau. Dia berkenan, dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Awak tak jawab. Awak jawab tak? Jawab. Jawab dalam hati. Tapi masa tu, lelaki tersebut pun cakap. Apa dia cakap? Dia jadi seorang ustaz. Dia jadi seorang ulama. Apa dia kata? Tak jawab, berdosa. Kan? Tak jawab, berdosa. Tahu pula. Jadi pelajar-pelajar nama Allah Ta'ala, ini berkenaan dengan salam hakul muslim ala muslim. Dia ada 5. Tapi satu je lah saya bagi tahu. Sebab yang kita nak bicarakan ni tentang Ramadan. Yang Allah berikan kepada kita dengan keberkatan. Sebab tu Ramadan disebut Al-Mubarak. Iaitu Ramadan yang diberikan keberkatan. Barakah ni iaitu ziyadatul ibadah. Penambahan ibadat, kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Itu yang dinamakan ialah barakah. Ada sebut berkat. Ada sebut berkat. Dan dalam bahasa Arab disebut barakah. Jadi pelajar-pelajar rahmat Allah Ta'ala, turunnya perintah puasa ni ada keberkatan bagi kita? Ada. Siapa kata tak ada? Ada. Mana adanya? Ada benda yang kadang kita tak tahu. Tetapi Allah bagi tahu bila kita tak ada dalam dunia ni. Bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala suatu ketika nanti. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah turunkan ayat Al-Quran berkenaan dengan puasa dalam suratul Baqarah. Suratul Baqarah pada ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah bagi tahu ni orang yang beriman, siapa yang tak puasa maka dia bukan kalangan orang-orang yang beriman. Arti beriman ni maksudnya dalam diri dia ni diucapkan dengan takrir, iaitu dengan lidah dia. Dan dalam hati ni qasad hanya Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Dan tubuh badan dia ini dengan melakukan apa yang Allah Ta'ala perintah. Itu keimanan. Sebab itulah cerita tentang orang beriman ni adalah di kalangan orang-orang yang Allah letakkan bagi dia ketakwaan. Ketakwaan balasannya mana? Syurga Allah Ta'ala. Allah bagikan. Kita dapat daripada mana? Melalui Nabi SAW. Nabi yang ajar kat kita. Segala kalam Nabi adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Waktu pelajar-pelajar rahmat Allah Ta'ala, Allah turunkan ayat ini di kota Madinah. Bukan kota Mekah. Kota Mekah iaitu tempat kelahiran Nabi SAW. Hidup Nabi daripada usia 1 hari sampailah usia 53 tahun. Nabi berada di bumi Makkahul Mukarramah. Selepas 53 tahun, Nabi pun berpindah ke Madinah. 10 tahun di sana. Dan akhirnya jasad Nabi SAW disemadikan di kota Madinatul Munawwarah. Jasad dia ada kat sana? Ya. Di rumah siapa? Di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Isteri Nabi ramai. Ada 11 orang isteri Nabi, tapi disemadikan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kat situ. Kenapa tak dikuburkan kat Baqi'? Mungkin guru-guru pernah pergi ke
Madinatul Munawwarah. Pelajar-pelajar sebahagian mungkin pernah pergi Madinatul Munawwarah. Di Masjid Nabi ini ada 3 makam. Satu makam Rasulullah SAW, yang kedua makam Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga makam Sayyidina Umar. Di luar daripada masjid, kawasan di sebelah depan kiri, posisi kiri menghadap ke kiblat, di situ terdapat kubur baqi'. Kubur baqi' ini tempat kubur bagi orang-orang Islam, dan di situ telah disemadikan puluhan ribu manusia di situ. Masih sampai sekarang, ya masih sekarang ada lagi dan diperluaskan sampai ke bawah. Kenapa sampai sekarang tak penuh-penuh ke penuh? Jasad yang disemadikan selepas beberapa tahun digali semula, tulang-tulang dikumpulkan, dimasukkan di satu tempat yang lain. Ini kubur baqi'. Nabi bersemadi di situ. Pelajar-pelajar rahmat Allah Ta'ala. Nabi usia 1 hari sampai 25 tahun. Nabi pun berkahwin dengan Khadijah. Selepas berkahwin dengan Khadijah, Nabi meneruskan kehidupan sampailah usia 40 tahun, dikurniakan dengan 6 orang anak. Dan pada usia 40 tahun Allah perintahkan menjadi Rasul utusan Allah Ta'ala, bawa tentang ajaran Islam. Nabi SAW bila berada di sana, dia pun berdakwah. Jadi pelajar-pelajar dengar elok-elok, dalam usia 40 tahun Nabi ini dakwah untuk ajak manusia ini beriman kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya ramai tak yang ikut ajaran Nabi? Tak ramai. 13 tahun Nabi ajak untuk manusia ini pergi beriman pada Allah Ta'ala. Hanya dalam sirah ceritanya cuma 156 orang sahaja. 13 tahun berdakwah, 156 orang saja. Tetapi selepas Nabi SAW berada di Madinah, maka dakwah Nabi diterima, malahan yang telah menganut ataupun beriman kepada Allah dan Rasul seramai lebih kurang 1.400 orang. Ramai. Diambil daripada di kalangan sahabat yang pergi menunaikan Hujjatul Wida, yaitu haji yang terakhir Nabi pergi ke kota Makkah, 140.000 orang. Jadi pelajar-pelajar mata Allah Ta'ala, Allah turunkan cerita kuasa ini di bumi Madinatul Munawwarah, sebab di sana terdapat ramai orang yang beriman. Dan peristiwa ini berlaku pada tahun kedua Nabi dah berada di bumi Madinatul Munawwarah. Masa di bumi Mekah, Nabi puasa Ramadan tak? Nabi tidak puasa Ramadan. Masuk bulan Ramadan, Nabi tak puasa. Bermaksud tidak puasa penuh 30 hari. Tak. Kenapa Nabi SAW tak puasa di bumi Mekah? Sebab Allah tak perintahkan. Allah tak perintah, tak mewajibkan ke atas umat Islam itu berpuasa. Jadi Nabi tak puasa waktu itu 30 hari. Tetapi selepas Nabi berada di Madinah tahun yang kedua, selepas peristiwa Qiblatain, di antara dua kiblat, di Madinah ada satu masjid, ada 2 kiblat. Contoh dewan ni, dewan yang tertutup ni kan, yang berbumbung ni, saya menghadap ke sana. Menghadap sana tu kiblat. Kiblat dia ialah Baitul Muqaddis. Dulu Nabi SAW solat, dia berkiblatkan Baitul Muqaddis. Nabi jadi imam, duduk depan sekali, sahabat-sahabat di belakang. Allah turunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah turunkan waktu zuhur, Nabi SAW dalam rakaat yang kedua, Allah turunkan ayat tersebut, maka Nabi SAW terus berpaling. Dia pusing ke belakang, dia menghadap ke arah Masjidil Haram. Asalnya Baitul Muqaddis. Dia berpusing, jadi Nabi bila berpusing, berhadapan dengan sahabat-sahabat. Nabi pun terus berjalan memecahkan saf, terus pergi ke belakang. Pergi belakang sahabat.
Bermaksud kalau sana Baitul Muqaddis, Nabi pun daripada depan tu dia berjalan pecahkan saf, terus Nabi berada di sini. Sahabat-sahabat dia memandang ke arah Baitul Muqaddis. Nabi SAW menurunkan sembahyang. Dan bila menurunkan sembahyang tu di kalangan sahabat semua pusing. Dia menghadap Nabi SAW. Pandangan daripada belakang lah, tak belakang Nabi. Jadi dia berubah. Di sana kiblat apa? Masjidil Haram. Selepas peristiwa itulah maka Allah turunkan kewajipan pula bagi umat Islam ialah berpuasa. Itu cerita dia yang Allah catatkan dalam Al-Quran. Puasa ni turun pada tahun kedua hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, umat Islam masa tu menerima gembira. Saya tanya kepada kamu puasa masa mula-mula nak masuk puasa, gembira tak? Suka ke tidak? Betul kamu suka? Alhamdulillah, awak tahu tak, orang yang suka kepada puasa ni, dialah di antara kalangan para malaikat. Malaikat-malaikat ni bila sampai pada bulan puasa, dialah di antara makhluk Allah yang paling gembira. Kenapa? Sebab di antaranya ialah kerana Allah turunkan rahmat, Allah turunkan barakah, Allah turunkan kasih sayang dia kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah. Sebab tu Allah turunkan kasih sayang kat kita. Allah sayang kat kita. Tanda Allah Ta'ala sayang kat kita, dia dah sediakan satu daripada janji dia adalah syurga. Tadi kamu tengok cikgu kamu sepitkan kan? Dia sepitkan mic ni kan? Kat mana? Kat baju saya. Yang depan senyum ketawa. Sebab apa? Cikgu tersepitkan dengan janggut saya kan? Lepas tu saya nak angkat, tersangkut. Nak angkat, tersangkut. Kamu ketawakan. Tak apa. Pasal kelakar kan? Tengok, tersepit. Tak apalah. Sebab saya ada janggut. Tahu tak apa kelebihan janggut yang Nabi bagi tahu ni? Apa dia? Janggut ni Nabi suka dan sunnah Nabi SAW. Di helaian janggut ni terdapat bidadari-bidadari yang tergantung. Awak nampak kan? Janggut saya, kita tak nampak, tetapi di janggut ni terdapat bidadari-bidadari yang tergantung. Awak bayangkan kalau satu helai ni satu bidadari, berapa bidadari yang ada kat saya? Tapi banyaklah bidadari yang ada kat saya ni semua bidadari Mak Saleh. Sebab warna putih. Cikgu kamu, kameraman pagi ni, dia ada dua bidadari. Satu negro, satu Mak Saleh. Sebab ada hitam, ada putih. Kenapa awak gelakkan, awak ketawa bidadari negro tak lawa ke? Awak tahu ke bidadari itu apa? Awak dijadikan daripada apa? Awak dijadikan daripada apa? Kesian. Saya dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada air mani. Kamu rupanya daripada tanah. Siapa yang buat kamu? Ayah. Ayah buat daripada tanah. Tanah apa? Tanah liat. Allah. Saya daripada air mani. Awak daripada? Ada lagi daripada tanah. Ya Allah. Nabi Adam daripada tanah. Kita daripada air mani. Siti Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam. Sebahagian meriwayatkan sedemikian. Sebab itulah ibu-ibu. Sebab itulah pelajaran rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah rahmat Allah. Sayang Allah dah sediakan padanya ialah syurga. Siapa puasa imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min zambi. Ini Nabi bagi tahu. Siapa puasa? Man shama. Rasa keimanan dia, suka dia dengan puasa, lalu dia ini mengharapkan kepada Allah pengampunan, Allah Ta'ala hapuskan semua dosa-dosa dia. Sebab tu kita kena rasa suka.
Saya tanya kamu nak puasa kamu suka, mana yang lebih awak suka? Nak puasa ke nak raya? Puara. Puaya. Nak puasa ke nak raya? Oh bagus, nampak beriman kamu nak puasa. Kalau betul kamu nak puasa kamu suka, dalam puasa kamu kena ambil manfaat dengan kelebihan puasa tu. Malam tadi tarawih tak? Alhamdulillah. Apa keberuntungan tarawih? Tahu tak, orang yang tarawih ni di antara orang yang beriman. Siapa yang duduk dalam majlis solat tarawih kat situ, ada satu doa yang Nabi ajar dan kita kena ucap setiap kali solat daripada solat fardu. Apa doa dia? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa tu? Itu bukan doa masa kita lepas solat. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Minta Allah Ta'ala redha masuk dalam syurga dan apa dia? Jauhkan daripada api neraka. Tahu syurga? Subhanallah. Allah sediakan syurga ni terlalu luas bagi manusia. Bayangkan awak duduk waktu maghrib sampai isya, awak nama dia ialah iktikaf. Awak masuk masjid je, awak doa bismillah wa ala barakatillah, minta Allah Ta'ala berkatkan. Allahumma firli abwaba rahmatik, minta Allah Ta'ala rahmat. Masuk dalam rumah Allah Ta'ala, masjid. Awak solat sunat tahiyatul masjid. Lepas solat tahiyatul masjid, awak pun niat nawaitul i'tikaf fi hazal masjid. Di antara maghrib sampai isya, awak tak ada cakap apa-apa pun kalam dunia. Allah sediakan satu mahligai dalam syurga. Satu mahligai itu keluasan dia, perjalanan di antara timur ke barat. Luasnya syurga tersebut perjalanan 100 tahun. Luas untuk orang-orang yang i'tikaf dalam masjid. Awak bayangkanlah, Allah berikan kepadanya syurga. Itu syurga. Yang lelaki Allah dah sediakan dengan syurga. Apa yang Allah Ta'ala bagi pada lelaki? Apa dia? Awak tak tahu. Kena tahu, wahai lelaki-lelaki. Awak kena tahu Allah sediakan syurga bagi kamu. Apa yang Allah sediakan syurga bagi orang lelaki? Bidadari. Awak tahu tak bidadari itu macam mana? Seorang perempuan. Lelaki suka tak perempuan? Lelaki-lelaki, awak suka tak perempuan? Tak. Usia macam ni memang tak. Tapi dalam tak tahu. Lelaki Allah sediakan syurga. Dalil dia apabila lelaki masuk dalam syurga, mula-mula sekali Allah sediakan bagi lelaki adalah 70 bidadari. Itu paling sikit untuk lelaki 70. Sebab tu orang yang beriman Allah berikan tu yang mula-mula sekali dalam syurga. Ini balasan orang lelaki. Orang perempuan dia tidak. Dalam syurga orang perempuan dia bagi apa? Awak pun tak tahu apa Allah nak bagi awak. Orang perempuan dalam syurga dia bagi apa? Tak tahu. Saya bagi tahu. Orang perempuan dalam syurga Allah akan bagikan apa yang dia nak kat dunia. Apa yang perempuan nak kat dunia? Nak apa? Dia nak kepada kecantikan. Orang perempuan dia nak kepada perhiasan. Ini balasan Allah bagi pada orang perempuan.
Kalau awak tanya cikgu-cikgu perempuan kamu, agak-agak kalau masuk syurga besok, dia nak tak laki 4 orang ke 6 orang, 7 orang, nak tak? Takkan dia nak. Yang satu tu pun dah lah. Orang perempuan dibagikan apa dia? Apa yang dia nak? Orang perempuan nak apa? Perhiasan kan? Apa perhiasan dia? Perhiasan daripada luar, diri dia, dalaman dia, semua dia nak. Sebab tu kalau nak raya, siapa yang paling sibuk nak sambut raya? Ayah ke ibu? Dah. Yang minta tukar sofa, minta tukar langsir, minta tukar-tukar tu siapa? Ibu ke ayah? Ibu awak. Ibu awak lelaki ke perempuan? Dah, perempuan. Itu orang perempuan nak. Orang perempuan sukakan perhiasan. Sebab tu awak tengok cikgu-cikgu awak daripada depan ni sampai ke belakang. Cantik-cantik tak cikgu perempuan awak? Awak tahu tak cikgu awak nak pergi kerja ni, sebelum pakai pakaian ni, malam tadi dia dah sangkut, dia tengok baju apa aku nak pakai. Sebab apa? Dia nak matching kan. Awak tengok cikgu-cikgu awak matching tak tudung dengan kain dia? Dengan baju dia matching tak? Kenapa cikgu awak tak letak abang pakai yang atas ni pakai tudung merah, yang ini dia tak pakai baju warna kuning, yang bawah dia tak pakai kain hijau? Kenapa tak pakai macam tu? Sebab takut traffic light jalan kan? Dia matchingkan. Awak tengoklah. Daripada tengok coklat di atas, coklat campur hitam. Okey lah. Dia matching. Orang perempuan dalam syurga itu Allah bagi dengan apa yang dia nak. Kalau cikgu-cikgu ni besok dia suka tudung, Allah datangkan 2 kontena kat dalam syurga. Malaikat kata, wahai puan, angkatlah tudung ni, susun dalam almari. Cikgu awak pun susun habis 2 kontena, datang lagi 2 kontena. Banyaknya tudung yang berlainan. Ya, Maha Suci Allah. Ada tudung lerang 40, 50, 60, 70, 80, berpuluh-puluh. Ada yang bawal, ada parang, ada selang. Allah susunkan bagi untuk perempuan. Sebab itulah bagi orang yang beriman Allah janjikan macam tu. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Ta'ala, jadilah orang beriman. Orang yang sentiasa bertakwa pada Allah Ta'ala. Takut pada Allah Ta'ala. Rasa takut macam mana? Ni, kita ni di bawah genggaman Allah. Qulu biadillah. Kalau Allah nak hidupkan keadaan kita dengan kehidupan kesihatan, Allah boleh bagi. Kalau Allah nak sakitkan, boleh tak? Boleh. Fa iza arada syai'an ayyaku lalahu kun fayakun. Sebab itulah Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah bagi tahu, oi manusia, Allah panggil, oi manusia, dengar sini. Aku sediakan api neraka ini di Jahannam. Neraka Jahannam ni banyak di kalangan ialah jin. Jin yang paling banyak dalam neraka Jahannam. Manusia ada tak? Ada tak? Mana tahu ada. Sebab Allah bagi tahu, walaqad zara'na li jahannam katsir, banyak minal ins, manusia dan jin. Kenapa? Sebab Allah berikan kepada dia dengan akal. Akal Allah bagi, tapi dia tak nak fikir apa yang Allah bagi terhadap akal dia. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, aku bagikan dengan mata tapi dia tak nak tengok. Aku berikan kepada dia azanun, telinga ini dia tak nak dengar. Lihat orang berpuasa, dia tak puasa, kepit satu batang rokok, pegang satu benda nama dia vape, isap bulan Ramadan. Rasa bangga, sombong, lawan kehendak Allah Ta'ala. Kamu tunggu, Allah bagi tahu.
Aku tunjukkan dengan mata supaya kamu melihat. Kamu tak nak melihat dengan mata kamu. Aku berikan akal, kamu tak nak percaya supaya kamu ini berfikir. Aku berikan dengan telinga, kamu tak nak dengar ucapan-ucapan yang baik. Kal an'ami balhum adal. Allah kata, kamu wahai manusia lebih teruk daripada kambing, lebih teruk daripada lembu, lebih teruk daripada kerbau. Kenapa? Sebab semua itu adalah binatang ternakan. Allah bagi tahu. Sebab itulah pelajar-pelajar rahmat Allah Ta'ala, ni muhasabah diri kita. Adakah kita ni di kalangan orang yang beriman? InsyaAllah berimanlah kamu. Wahai lelaki-lelaki, anak-anak putra, ingat, apa yang kamu lakukan ini memberikan syafaat pada mak ayah kamu. Awak pergi masjid, semua mak ayah kamu dapat syafaat keberuntungan. Saya tanya kepada kamu, kamu sayang ke mak kamu? Kamu sayang tak ayah kamu? Apa tanda kamu sayang pada mak dan ayah kamu? Kamu kena beriman untuk siapa? Mak ayah kamu. Kamu nak tarik, nak pegang tangan mak kamu masuk dalam syurga, betul? Kamu nak pegang tangan ayah kamu masuk dalam syurga, betul? Tak? Awak nak tarik mak ayah kamu dalam syurga. Mak punya susah tak payahlah kita bicarakanlah. Ayah punya susah tak payahlah. Setiap kali dalam kehidupan dia, banyak mak ayah kamu tipu kamu. Betul tak mak ayah kamu tipu kamu? Kamu tahu tak mak ayah kamu tipu kamu? Tahu? Tak tahu? Ni saya bagi tahu, mak ayah kamu banyak tipu kamu. Ni nak sekolah ni, bayaran banyak nak kena bayar. Ayah mak bekerja untuk cari nafkah, cari duit. Bila ditanya berapa yuran, kamu cakap dengan mak kamu, ayah kamu nak kena bayar. Cuba awak tanya, ayah ada duit tak? Nanti ayah kamu kata, ada ke tak ada? Ada. Padahal ada untuk benda-benda yang lain. Malahan kamu tengok mak kamu, ayah kamu kadang berbohong, dia sanggup tak makan. Kerana siapa? Kerana kamu. Sebab tu kamu ambil manfaat. Wahai putera-putera, ingat kewajipan kepada kamu 5 waktu, jangan tinggal. Solatlah. Pergi ke mana? Lelaki-lelaki, kamu sepatutnya sembahyang pergi ke mana? Alhamdulillah, tahu pun. Pergi masjid. 5 waktu kalau boleh pergi masjid. Waktu cuti pergi, waktu sekolah kamu tak boleh. Kalau seandainya program untuk solat zuhur berjemaah, kamulah di antara orang yang mula-mula kejar. Kenapa saya suruh kamu buat sedemikian? Kenapa? Ingat, rumah Allah tu adalah Baitullah, rumah Allah. Tapi kamu tak nak pergi rumah Allah Ta'ala. Kenapa kamu tak nak pergi rumah Allah Ta'ala? Kenapa kamu tak nak pergi bila berkumandang azan? Waktu maghrib, Bilal azan, hayya 'alas salah. Apa maksudnya? Marilah sembahyang, hayya 'alal falah. Awak tahu bila awak sembahyang, Allah sediakan bagi kamu dengan kejayaan. Ini kejayaan bukan dunia, tapi kejayaan dunia dan juga akhirat. Tapi kamu tak nak pergi rumah Allah Ta'ala. Kenapa kamu tak nak pergi rumah Allah? Penat. Itu kamu cakap, kamu penat. Lagi sebab apa? Malas. Ingat, wahai putra-putra ni, wahai lelaki-lelaki, pergi rumah Allah Ta'ala. Allah dah bagi tahu, pergi sembahyang, awak akan berjaya. Tapi sebenarnya di sebalik itu, kenapa awak tak nak pergi rumah Allah, tak nak sembahyang? Kerana apa? Bukan kerana penat, bukan kerana malas, tetapi sebenarnya memang Allah tak nak tengok muka kamu dalam dunia, iaitu di rumah dia. Sebab tu kamu kena berubahlah. Allah turunkan dengan Ramadan ni ialah tarbiyah untuk kamu. Latihan untuk kamu buat dalam keadaan baik. Sebab tu kamu lihat pada hari pertama, Yaumul Isnain, Lailatul Sulasa, hari Isnin malam Selasa, hari pertama kita solat tarawih. Penuh tak masjid? Penuh ke tidak? Surau penuh tak? Malam tadi dah kurang ke bertambah? Kenapa kurang? Kenapa kurang? Sebab dia tidak memahami dalam diri dia dengan keimanan yang Allah Ta'ala sediakan.
Sebab itulah kamu ambil manfaat. Saya mana-mana kuliah saya bagi tahu. Saya ni pelajar-pelajar yang rahmat Allah Ta'ala, cikgu-cikgu yang ada kat sini, saya tak malu saya bagi tahu diri saya siapa. Saya tak malu sebab ini di kalangan pengalaman saya. Saya ni bukan sebijak mana guru-guru kamu yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri. Saya bukan di kalangan pelajar yang bijak. Saya tak pandai kat sekolah. Saya belajar memang tak pandai. Sekolah rendah saya di antara top 5 sekolah. Pandai tak? Sekolah rendah saya top 5. Pandai ke tidak? Tapi top 5 saya daripada belakang. Top 5 saya daripada belakang. Kalau pelajar ada 40 orang, saya nombor 36, 37, 38, 39, 40. Itulah saya. Pandai ke tidak? Pandai juga. Kamu nak macam tu? Saya tak pandai. Tapi, kalau kamu nak tahu rahsia dia, saya masa sekolah rendah, saya ditarbiah oleh ayah saya pergi rumah Allah. Bapak saya sebagai seorang noja. Waktu saya berada di Maktafiz, ayah saya dinaikkan untuk jadi imam. Masa saya kecil, saya ikut ayah saya jadi noja, saya tukang bentang sejadah. Pergi sekolah, belajar hoha, habis. Cuti, ya Allah, inilah atas leher saya dengan lastik. Nak lastik apa? Lastik burung. Burung yang terbang tu. Apa je nampak? Nampak burung saya lastik. Masuk semak-semak, ya Allah. Mandi sungai. Dahsyat dulu saya. Tapi tahu tak bahawasanya sampailah usia darjah 5, darjah 6, saya tidak tinggalkan. Ikhlas saya cakap, saya tidak tinggalkan untuk solat tarawih. Waktu itulah saya berdoa. Dalam masjid tu saya berdoa. Saya tahu diri saya tak pandai. Saya cakap dalam diri saya ni kepada Allah. Ya Allah, aku tahu ya Allah, aku ni tak pandai. Tapi aku suka dengan seorang makhluk Allah Ta'ala. Siapa dia? Iaitu penceramah di Malaysia dahulu. Allah yarham, Ismail Kamus. Saya suka dengan dia. Bila dia menyampaikan satu-satu daripada ilmu, saya suka banyak di antara hikmah-hikmah yang dibagi. Saya nak jadi macam tu, tapi saya sedar saya bukan orang pandai. Saya di sekolah dulu bukan ahli bahas, saya bukan ahli ceramah, saya bukan ahli syarahan. Tak. Sebab cikgu kenal kat sekolah ni 3 golongan aja. Pertama, cikgu kenal pelajar-pelajar yang bijak-bijak. Itu yang cikgu kenal. Beberapa tahun, walaupun telah meninggalkan sekolah, cikgu akan ingat sebab dia di kalangan pelajar bijak. Keputusan SPM semua A, straight A. Itu cikgu ingat. Yang kedua, cikgu yang paling ingat ialah budak yang paling goblok. Budak yang paling lah. Nak cakap apa sih pun tak tahulah. Pelajar yang paling teruk sekali lah. Y-A-M yam. Ayam. Dia pun ikutlah. Y-A-M yam. Buaya. Ini pelajar ni cikgu akan ingat. Sampai mati cikgu ingat. Yang ketiga cikgu ingat siapa? Budak yang nakal. Waktu rehat tak ada, dalam kelas tak ada, cari-cari semua tak ada. Satu sekolah cari tak ada, rupa-rupanya ke atas tiang bendera. Dia berduduk ke atas tu. Dia peluk. Sebab apa? Takut dengan cikgu. Peristiwa tu sekali dia buat, bertahun-tahun cikgu ulang. Kenal dia ni sampai mati. Tu 3 golongan. Cikgu tak kenal saya. Tapi Allah bagikan pada saya selepas sekolah menengah. Sekolah menengah itulah Allah Ta'ala takdirkan bagi saya, dibagi lorong untuk saya belajar dan terus belajar. Alhamdulillah. Sampailah sekarang saya berada di sini. Saya sambung pelajaran saya selepas di Maktafiz Al-Quran. Sambung ke Universiti Al-Azhar. Kemudian sambung ke Faisalabad, Hindustan. Yang kamu suka tengok cerita tu, di negara mana? Pakistan. Saya belajar di sana.
Dosto bozorgo ek zaruri ilan sono namis kebat bayan hoga sabbeto. Cakap bahasa Hindustan. Belajar. Terus belajar sampailah sekarang. Inilah. Dulu tak pandai bercakap, dulu tak berani nak bercakap, tapi sekarang inilah kesuntukan masa kadang dibagikan kat saya. Semua kerana apa? Bulan Ramadan Allah bukakan pintu-pintu langit. Kita angkatkan doa, Allah terus makbulkan. Tak sekarang akan datang, tak akan datang, Allah sediakan untuk mana? Ke akhirat besok. Sebab itulah pelajar-pelajar rahmat Allah Ta'ala ambil manfaat. Ambil manfaat sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ni. Allah berikan kerahmatan. Nabi berpuasa dalam seumur hidup Nabi cuma 9 kali saja. Iaitu dalam usia Nabi berapa tahun? 55 tahun, 54 tahun. 54 sampai 63. 9 tahun saja. Sebab Nabi berada di mana? Di bumi Madinah tahun yang kedua baru Nabi puasa. Allah berfirman lagi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana umat-umat terdahulu dia puasa. Umat dahulu puasa tak? Puasa. Nabi Adam puasa? Puasa. Nabi Adam dilepaskan daripada syurga, duduk dalam dunia. Nabi Adam terus puasa selama 40 hari. Nabi Musa sebelum terima kitab Taurat di Tur Sina, Nabi Musa dia berpuasa berapa hari? 40 hari. Sebab itulah baru-baru ni saya terangkan. Cikgu-cikgu, pelajar-pelajar rahmat Allah Ta'ala ingat. Angka 4, angka 40, angka 4 bulan ini semua di antara ada hikmah di sebaliknya. Yang kita kena cari dengan angka 40. Angka 4 bulan. Khulafa ar-Rasyidin ada berapa orang? 4 orang. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Itu ialah Khulafa ar-Rasyidin. Kamu tahu tak? Nabi Adam berpuasa 40 hari. Nabi Musa berpuasa 40 hari. Seperti mana Nabi-Nabi terdahulu puasa. Nabi Ibrahim puasa. Nabi Daud berpuasa. Nabi Yunus berpuasa. Semua Nabi berpuasa. Kamu duduk di dalam perut ibu kamu. Dalam rahim. Ni dalam perut ibu kamu. Orang perempuan ada rahim. Orang lelaki ada rahim tak? Tak ada. Orang lelaki ada rahim tak? Ada dengan tak ada sama aja. Siapa yang kata orang lelaki tak ada rahim, angkat tangan. Siapa yang kata lelaki tak ada rahim, angkat tangan. Jadi kamu tu cuma sikit aja yang ada, yang tak ada. Yang lain semua ada. Kalau awak ada rahim bermaksud awak potensi beranak. Sebab kita duduk dalam perut kita, perut emak kita ada rahim. Awak di dalam rahim ibu kamu usia dengan setitis air mani selama 120 hari. Baru Allah tiupkan roh dalam diri kamu, dalam perut ibu kamu. Dari mana roh itu masuk? Daripada umbun-umbun. Ni, daripada sini ni. Sebab tu kamu tengok adik kamu yang masa baby. Siapa yang kat sini ada adik baby kecil lagi? Kamu tengok di kepala dia ni lekuk. Dan dia lembik. Di sinilah ditiupkan roh. Sebab itulah roh bila nak keluar dia akan tarik. Dan kebanyakan jasad-jasad bila berada di ambang maut, mata dia dalam keadaan nafas turun naik ni. Akhir sekali nafas tu terhenti dan mata dia akan terus tengok ke atas. Dia hujung sekali. Kan? Kamu tengok datuk, ayah, pakcik ke nenek waktu dia nazak, tengok betul-betul mata dia. Ditahan, dilepas. Sebab nyawa tu nak tarik bukan main susah. Dia ombak ni dada ni. Air sekali, mata dia akan ke atas. Kemudian baru dilepaskan. Dilepaskan tu yang baru kita tutup. Keluar di sini.
120 hari kamu berada dalam perut ibu kamu, ditiupkan roh oleh Allah Ta'ala. Bermakna 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Kamu nak jadi insan yang terbaik, ambil manfaat ulama-ulama ajar. 1 hari, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, pelajar-pelajar, jangan kurang kamu sujud kepada Allah semampunya. Tak kurang daripada 40 kali sujud. Sebab ini yang disusun, ini yang Nabi ajar, ini yang ahli-ahli tasawuf cuba untuk amalkan dalam kehidupan. Solat waktu 5 waktu kan, ada berapa kali kita sujud? Ada berapa kali kita sujud dalam 5 waktu? 17 waktu, belum sampai lagi 40. Ada berapa lagi baki? 23. Mana datang lagi yang lain? Yang lain ialah pada solat rawatib. Tahu solat rawatib? Solat yang mengiringi di antara solat fardu sebelum dan selepas. Itulah nama dia solat rawatib. Solat rawatib ada berapa rakaat? Ada berapa rakaat? Siapa kata 2? Angkat tangan. Ya, solat rawatib ada 12 rakaat. Dengar elok-elok. Mampu kamu buat. Pertama sekali sebelum subuh. Kamu sebelum solat subuh, kalau di masjid, solat sunat 2 rakaat. Kalau kat rumah yang perempuan, sebelum solat fardu subuh, solatlah 2 rakaat solat qabliyah. Siapa solat qabliyah 2 rakaat sebelum subuh, Allah beri dengan kebaikan kelebihan seisi dunia ni. Apa yang ada kat dunia ni, awak tengok ni dengan bangunan, tengok kereta yang lalu tu, Allah berikan pada kamu besok ke akhirat kelebihan solat 2 rakaat sebelum subuh. Bermaksud kereta-kereta lalu tu semua milik kamu. Rumah-rumah yang ada ni, bangunan semua milik kamu. Semua milik kamu. Allah berikan kelebihan kebesaran Allah Ta'ala. Solat 2 rakaat qabliyah sebelum subuh. Sebelum zuhur, solat 4 rakaat. Sambungkan 4 campur 6, 4 campur 2 berapa? 6 rakaat, kemudian tambah dengan 2 selepas zuhur. Berapa? 8, dan solat 2 rakaat selepas maghrib. Dan akhir sekali solat 2 rakaat selepas isyak. Itulah yang muakkad, yang dituntut. Buat apa ni? Lepas tu awak minta panjat pada Allah Ta'ala. Awak kalau seandainya ada silah, solah ni maknanya doa, silah maknanya penyambungan. Tali Allah dengan tali kamu, awak sentiasa dekat dengan Allah Ta'ala. Allah dengar tak? Dengar. Awak sebut bercakap dengan Allah. Kita solat bermaksud kita bercakap dengan Allah. Sebab tu tak ada kalam lain waktu kita solat kecuali dengan Allah. Awak sembahyang, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba mak tanya, mana kunci kereta? Mana kunci kereta? Dia tanya pada bapa awak. Awak dalam solat. Ihdinas siratal mustaqim. Mak kamu tanya, mana? Awak pun cakap, belakang pintu tersangkut, mak. Ihdinas siratal mustaqim. Sambung balik. Boleh tak? Boleh. Boleh belah. Tak boleh lah. Solat kita bercakap dengan Allah Ta'ala. Kalau 17 campur 12, ada berapa rakaat dah semua? Berapa? Oh, makcik. Dengar tak? Pakcik dengar? 17 campur 12 berapa? 29. 29 nak dapat 40 rakaat, ada berapa rakaat lagi? Pakai jadi tangan kawan, kira tolakkan. Ada 11 rakaat tu terletak kat mana? Solat tahajud. Sebab tu Allah berikan keberkatan. Bulan puasa adalah madrasah, iaitu sekolah untuk kamu. Nak sambung dengan amalan-amalan yang baik, terutama solat tahajud. Solat tahajud berapa rakaat?
2 rakaat, ya 2 rakaat itu adalah pendek-pendek solat tahajud, 2 rakaat. Kalau kat Mekah berapa rakaat solat tahajud? 8 rakaat. Siapa yang pernah pergi umrah di Mekah, solat tahajud 8 rakaat. 8 rakaat campur dengan 29, dah berapa? 37 campur dengan tahajud 8 rakaat. Baki tinggal berapa? 3 rakaat. 3 rakaat tu pada apa? Solat apa? Solat witir. Pelajar-pelajar rahmat Allah Ta'ala. Sebab itulah ambil pengajaran kat sini. Setiap solat rawatib tu ada kelebihan. Ummu Habibah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Abu Sufyan bin Harb. Dia kahwin dengan Hindun binti Utbah. Hindun yang belah dada Sayyidina Hamzah. Suami dia namanya Abu Sufyan. Dia ada anak nama dia Ummu Habibah. Habibah tu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak? Ummu Habibah meriwayatkan satu hadis. Rasulullah kata, "Ya Ummu Habibah, kamu lakukan solat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Allah akan hapuskan semua dosa-dosa engkau, wahai Ummu Habibah." Lepas Nabi SAW cakap kepada Ummu Habibah, Ummu Habibah tak tinggalkan sampailah kewafatan Ummu Habibah. Ambil fadilat. Sebab tu tahajud, cikgu-cikgu, pelajar-pelajar, sebelum sahur atau selepas sahur, sebelum subuh, solat 2 rakaat. Awak tahu tak kelebihan tahajud? 1 rakaat solat tahajud bersamaan seumpama kamu telah solat sunat sebanyak 1000 rakaat. Kelebihan dia. Sebab tu ambillah manfaat. Madrasah ni adalah untuk kita belajar daripada ibadat kita, buat yang tak baik jadi lebih baik. Sebab kita dah belajar. Sebab tu Nabi ajar setiap pagi baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu Nabi ajar. Boleh? Boleh ke tak? Minta ya Allah berikan ilmu manfaat. Ilmu manfaat bila awak saya tahu tinggal lagi ni email. Saya dah dapat kad putih Masih dah tinggal 5 minit lagi, insya-Allah. Ilmu manfaat. Yang kedua, rezeki yang baik. Yang ketiga, amalan kamu diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi pelajar-pelajar rahmat Allah Ta'ala, saya rasa cukuplah setakat tu untuk hari ini. Kalau seandainya ada terkasar bahasa daripada saya, dengan kata-kata saya, di kalangan guru-guru, terguris hati, terasa hati, saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Sebab saya pun makhluk Allah Ta'ala yang ada kesalahan dan kesilapan. Kalau ada kebaikan, semua datang daripada Allah. Yang buruk daripada saya. Hakikat Allah SWT mengatur perjalanan kehidupan kita. Pelajar-pelajar rahmati Allah, putra-putri, guru-guru, saya mohon pada semua yang ada di sini, doakanlah kesihatan saya, isteri saya, keluarga saya pun doakan pada antum semua. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan yang baik, kewaafiatan yang waras, Allah tetapkan dengan keimanan, Allah berikan istiqamah untuk kita beramal, dan mudah-mudahan suatu ketika nanti Allah akan tempatkan kita bertemu dalam syurga Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.